Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pendidikan kesihatan kita pada minggu ini ialah pemakanan sihat. Jadi topik kita dalam tajuk ini ialah amalan pemakanan sihat dan selamat, dan kita harus tahulah kepentingan pengambilan makanan. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenal pasti jenis makanan. Kena kenal pasti jenis makanan mengikut aras piramid makanan. Piramid makanan ni ada 4 aras dan kita harus tahu dan harus kenal pasti jenis-jenis makanannya. Seterusnya, murid-murid harus tahu fungsi setiap aras piramid makanan ini. Okey, apakah fungsi-fungsi makanan mengikut aras piramid makanan ini? Jadi murid-murid buka buku teks PJK muka surat 96 dan juga muka surat 97. Jadi tajuk pemakanan sihat, amalan pemakanan seimbang ialah kunci kesihatan dan kesejahteraan diri. Aras kumpulan makanan. Keluarga Amanda mengamalkan pemakanan seimbang, iaitu pengambilan makanan daripada semua aras dalam piramid makanan Malaysia. Hal ini penting kerana setiap aras mempunyai jenis makanan dan fungsi yang berbeza. Jadi ini adalah contoh piramid makanan Malaysia. Ada 4 aras ya. Kita tengok dulu aras yang pertama. Aras yang pertama ialah kumpulan makanan karbohidrat, yang mana fungsinya ialah sumber tenaga utama dan ia perlu diambil secukupnya. Kerana apa? Kerana karbohidrat ini memberikan tenaga. Dan apakah contoh makanannya? Contohnya nasi, roti, jagung, keledek, kentang, oat, barli, tosai, capati, mi dan biskut. Yang mana ia berasaskan tanaman bijiran seperti gandum, padi, barli, jagung. Itu adalah sumber karbohidrat. Seterusnya kita pergi ke aras kedua, iaitu makanan kumpulan vitamin dan mineral. Ia adalah sumber serat, vitamin dan mineral dan perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Fungsinya pula ialah membantu dalam penghadaman perjalanan fungsi organ yang sempurna dan meningkatkan ketahanan badan. Apakah contohnya? Senang sahaja, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kerana sayur-sayuran dan buah-buahan banyak sumber vitamin dan ia akan meningkatkan ketahanan badan anda dan dapat mengelakkan anda daripada pelbagai penyakit. Kita lihat contoh-contohnya. Seterusnya, apa pula yang ada di aras 3? Aras 3 ialah kumpulan makanan protein yang memberikan sumber protein dan ia perlu diambil dalam kuantiti yang sederhana. Kerana protein ini membantu dalam proses tumbesaran seseorang. Contoh makanannya ialah ikan, daging, susu dan keju. Ataupun ianya daripada haiwan. Jadi protein berfungsi untuk proses tumbesaran seseorang. Selain itu, kekacang juga merupakan sumber protein. Kita lihat gambar ini. Seterusnya, apa pula aras 4? Lemak, minyak, gula dan garam. Yang mana ia hanya perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit. Ia juga merupakan sumber tenaga dan nutrien, tetapi perlu diambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Ia membekalkan badan dengan tenaga dan juga sebagai penebat haba. Antara contoh makanan termasuklah garam, gula dan minyak masak. Biasanya ia telah ada di dalam masakan, contoh dalam menggoreng ikan, masak lemak dan sebagainya. Jadi kita dah kenali kumpulan makanan mengikut 4 aras dalam piramid makanan. Sekarang kita lihat apakah kepentingan memilih dan mengambil pelbagai jenis makanan daripada piramid makanan ini. Yang pertama, tubuh akan mendapat sumber vitamin dan zat galian yang mencukupi. Yang kedua, perkembangan mental dan fizikal yang sihat. Yang ketiga, boleh mengawal berat badan agar tidak berlebihan atau kekurangan berat badan. Dan yang keempat, membantu menghindari penyakit. Kumpulan-kumpulan makanan yang kita pelajari tadi mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi kita haruslah mengawal pengambilannya supaya sesuai dengan keperluan tubuh kita. Namun begitu, melihatkan pertambahan bilangan rakyat Malaysia yang mengalami obesiti,
Kementerian telah mengeluarkan piramid makanan Malaysia 2020. Mari kita lihat apakah bezanya. Bezanya hanyalah pada aras 1 dan aras 2. Aras 1 pada piramid 2020 mengutamakan pengambilan makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Manakala aras 2, nasi, bijirin dan bahan-bahan karbohidrat. Pengambilan karbohidrat yang berlebihan dan tidak digunakan, karbohidrat akan bertukar menjadi gula yang mana yang boleh menjadi punca kegemukan akibat kurangnya melakukan aktiviti fizikal. Jadi murid-murid sudah tahu jenis makanan mengikut aras dan juga setiap fungsi-fungsinya. Sebelum tamat, mari kita lihat suku-suku separuh, iaitu pengambilan makanan yang disarankan ketika ini. Ayuh kita amalkan suku-suku separuh. Jagalah kesihatan anda dengan mengambil makanan yang seimbang. Assalamualaikum.